Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk lagi dalam pengajian kita. Dalam dunia ahli sufi ini hanya ada satu pengajian, yaitu ilmu ketuhanan. Bertahun-tahun kita hanya mengaji tentang ilmu ketuhanan. Tak ada lain. Justru itu kitalah pakar spesialis dalam ilmu ketuhanan, yang ada yang sudah mengikuti saya dari semenjak 1990. Itu sudah 30 tahun ya. Ada semenjak tahun 2000. Ada 2010. Dan ada yang baru-baru juga. Tapi kebanyakan kalian sudah lebih 10 tahun, 15 tahun dalam pengajian ilmu ketuhanan. Kita kalau di universiti pun PhD pun berapa tahun saja ya. Kedoktorannya dalam satu bahagian pengajian 4-5 tahun, kalau part time boleh jadi 8 tahun ya. Part time 9 ya, untuk mendapat kedoktoran PhD 8 tahun. Kalian lebih 10 tahun, 15 tahun ada, 20 tahun ada, yang ada 30 tahun benar. Hanya mengkaji satu ilmu saja, ketuhanan. Buka mata ketuhanan, tidur ketuhanan, tutup mata pun ketuhanan. Tak ada pengajian lain. Kalau begitu lama ya, kalau tidak menjadi spesialis pakar, itu tidak dapat diterima itu ya. Kajian kalianlah ahli sufi yang mahir dalam ilmu ketuhanan. InsyaAllah kalian yang akan dapat mengatasi masalah-masalah tentang ketuhanan di hari ini dan di hari muka. Makin dunia makin menjadi tamadun, bijak pandai, kebebasan berkata-kata, freedom of speech, kebebasan menulis dan sebagainya. Akan datang soalan-soalan yang berkait dengan ketuhanan. Ini di hari muka akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dihala tujukan kepada Nusantara ini, kerana Nusantara ini masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kata nista, tumah-tumahan ke atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri barat, waduh, banyak sungguh tumahan, kata nista dan sebagainya. Dan sudah timbul Islamofobia di negara barat, takut kepada Allah, Tuhan yang dikatakan bengis, suka menyeksa, dan tiada peri kemanusiaan, peri kemanusiaan. Jadi sebelum Arina itu datang ke Nusantara ini, alhamdulillah Allah sudah menyediakan kita untuk bertemu mereka dan menghuraikan segala kata nista mereka terhadap Allah SWT, kerana mereka tidak ada pengetahuan tentang ilmu ketuhanan.
Dan semestinya orang yang bisa menerima tumahan kata nista mereka terhadap Allah SWT dan dapat memberi penerangan yang memuaskan hati mereka, mestilah orang yang mahir dan pakar dalam ilmu ini. Mahir dan pakar sudah maksud bertahun-tahun mengaji tentang ilmu ini. Sudah jadi masak dalam perkara ketuhanan. Jadi mereka lah yang akan berhadapan di medan dakwah di hari muka untuk mengatasi gejala-gejala ini. Kita tak boleh mengharapkan ahli syariah makin lama makin lemah. Kita tengok banyak perubahan-perubahan di Saudi Arabia yang bercanggah, yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Islam, tapi kita berdiam diri kerana hendak menyenangkan hati negara-negara besar. Kita ubah suai undang-undang syariah kita untuk dapat diterima oleh negara-negara yang besar ini dan menjadi rakan-rakan mereka. Tapi soalan-soalan ini akan dihalatujukan kepada Nusantara ini, kepada anak-anak cucu-cucu kita. Kalau tak ada yang mahir, maka akan diamlah dunia Islam bila dihujahkan pertanyaan-pertanyaan ini, seperti bila saya masuk ke arena international fora, kita tengok senyap, tak ada yang berani menjawab soalan-soalan yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran dan Islam. Bila saya masuk, alhamdulillah dapat kita atasi. Dan saya lihat tiap-tiap minggu, seperti diberitahu oleh Qura, tiap-tiap minggu ramai beribu yang mentelaah tulisan-tulisan saya di Qura tiap-tiap minggu. Walaupun saya dah tak masuk lagi kerana sudah dapat mententeramkan keadaan, ramai membaca tulisan-tulisan saya. Dan ini akan turun ke Nusantara ini. Dan kalian sudah dilatih bertahun-tahun tentang ini. InsyaAllah kalian akan jadi seperti gunung yang mampat, yang dapat bertahan dan mengatasi. Itu pasal kalau kita yamas, hai anak muda, jagalah agama Allah. Yamas, kita lihat dia punya seni kata, hai anak muda, jagalah agama Allah. Jadi kita pasal dunia ahli sufi ini, dan ahli sufi sekarang dan di hari muka akan bernaung di bawah Yamas Indonesia, insyaAllah. Jadi kalian usah susah hati, kalian sudah dilatih dengan teliti dan diberi rujukan-rujukan yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dari juga kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang diakui adalah tokoh-tokoh ahli sufi yang disegani, walaupun bukan arif billah tapi disegani.
Arif billah adalah orang yang membimbing yang lain mencapai ma'rifatullah. Dia buka pintu ma'rifatullah. Dan dengan senang orang dapat mencapai ma'rifatullah. Dan seterusnya membimbing. Sehingga ke satu taraf tak ada kejahilan lagi padanya dari segi ilmu ketuhanan seperti ditulis oleh Imam Ahmad Rafi'i. Dan itulah kalian semua, saya sangat senang hati, syukur kepada Allah SWT. Kita bersama menegakkan dunia ahli sufi, dan inilah pertama-tama di dunia ini terbentuk satu persatuan, pertubuhan yang hanya ahli sufi, yang membersnya, ahlinya adalah ahli sufi. Bukan juga satu negeri, ramai. InsyaAllah di satu masa antarabangsa. Jadi itulah saya nak kalian ingat, kalianlah pakar, spesialis dalam ilmu ketuhanan yang sudah mengaji ilmu ini bertahun-tahun. Tak ada lain ilmu, ini ilmu siang, malam, pagi, petang dalam minda kalian. Ini dia. Kefahaman kalian, pandangan hidup kalian dalam dunia ahli sufi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi wujud, tak wujud 11 ini adalah satu syarahan yang merangkum dari hujung hingga ke akhir perjalanan kita. Sebelum kita masuk bagian yang lain. Kita masih dalam bagian kehendak. Jadi kita balik kepada syarahan kita. Jadi awal perjalanan, ialah sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Apa ile? Kita tak wujud. Aku jadikan kamu sebelum itu kamu tak wujud. Sedarlah. Macam mana tak wujud, alih-alih jadi wujud ni? Dari mana datang magic? Ha? Tak wujud, alih-alih wujud magic. Datang dari mana? Aku jadikan kamu. Sebelum tu kamu tak wujud. Kalau kita tak wujud, macam mana alih-alih wujud ni? Dari mana datang? Itu yang Imam Amran Hussein bertanya tu, kan? Dari mana kita datang? Kok kita datang dari lagi satu unsur, berarti sudah ada dua wujud. Ranaplah tauhid, ada dua wujud bukan satu. Bukan lagi dia tunggal pada permulaan, sudah ada dua. Itu Imam Imran Hussein timbulkan tu. Kalau dia masa dia firman kun tu, ada yang lain wujud, dan kita datang daripada wujud itu ataupun unsur itu, maka runtuh tauhid kerana dia tak tunggal. Jadi di sini fahamkan, kalau kita tak wujud, jangan angan-angan kita wujudlah. Kan? Tak wujud, buat hal tak wujud. Jangan angan-angan kita wujud, boy. Wah, kan? Kalau bukan kita lah. Mesti mau jujur lah. Nanti kita akan tengok lagi begitu. Jadi awal perjalanan kita tidak wujud. Maka Allah saja yang ada. Dia saja yang ada. Tengok tu.
Pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dia. Tak ada. Kan? Bukan saja tak ada apa pun bersama dia, dia tidak berawal dan berakhir. Bila tak ada apa bersama dia, macam mana kita nak bandingkan siapa awal, siapa akhir? Tak boleh kan? Kalau ada dua orang macam saya dengan Lob lah, tentu awak boleh banding dengan Lob, saya lebih handsome. Kan? Ada bandingan. Tapi Allah saja ada, you nak bandingkan dengan siapa? Tentu dia tidak berawal dan berakhir. Tidak ada. Tak boleh dibandingkan. Kan? Itu pasal Nabi Isa berkata, dia tidak ada permulaan dan tidak berakhir. Tapi kepada semua ciptaannya, dia berikan permulaan dan akhir. Dia tak ada permulaan, tak ada akhir. Jadi di sini, kita tahu maksud dia, dialah yang awal, mana sebelum ciptaan. Dan yang akhir selepas ciptaan. Seperti tengok air batu. Sebelum di laut, air batu di laut. Atau ais batu, ais di laut. Sebelum ada ais, ada laut. Lepas tu terjadi ais. Laut tu yang ada sudah ada sebelum ada ais. Bila ais cair, balik menjadi laut. Laut tetap ada. Laut tak ada berawal, tak ada berakhir. Ais tu ada berawal, berakhir. Itu sudahlah. Kita tak wujud. Tidakkah kamu tahu kamu tidak wujud? Jadi bila diciptakan kita sudah ada awal dan akhir. Pasal kita ciptaan. Itu pun ada orang kata, oh kita tak ada akhir. Oi, masuk syurga kekal abadi kan? Kekal abadi. So, sama dengan Allah SWT. Jadi ada inna lillah. Itu saya full stop. Wa inna ilaihi rajiun, dah tak adalah mafi dah tak ada kan, kekal tak boleh. Itu pasal ada surah Nur menulis duduklah kepada syurga ini selagi ada langit dan syurga, langit dan bumi syurga ini. Bila langit dan syurga bumi itu langit dan bumi syurga itu hancur kita habis. Itu kiamat kedua, walhasil balik asal. Sendiri lagi lah kan. Allah sendiri lagi kan. Kita lah, habis lah. Kan, tak ada abuk pun, habis kan. Dan dia wujud, tak ada sifat ciptaan dengan dia. Tak ada. Dia tidak mempunyai mak, bapa, anak, adik-beradik, teman, tidak berjasad. Tidak makan, tidur, mati, berjalan dan bergerak. Oi, kita kalau tak makan mengamuk satu hari. Tak tidur, stres, tak tidur. Ingat mati nangis kan. Berjalan sebanyak sangat penat. Kan? Dia tak bergerak tak apa. Hanya kau dia bergerak kan. Kita habis tak tahu. Kan? Habis kita nak jalan ke sini, zat nak jalan ke sana. Baru betul kan. Tak boleh bergerak. Jadi kalau kita pandang yang halus tu, yang terzahir menjadi ciptaan dalam satu angkasa yang sebesar-besarnya tu, atau satu ruang yang sebesar-besarnya ni, sedikit tu diri dia yang maha besar tu, sedikit tu atau yang halus tu menjadi kita. Jadi pergerakan tu dalam yang halus tu, bukan di luar. Pergerakan tu dalam Lauh Mahfuz. Itulah dalam surah Nur, dia berkata pelita yang berkelip-kelipan. Yang hanya boleh bergerak dalam Lauh Mahfuz tu. Di luar Lauh Mahfuz lah. Tak boleh bergerak. Luar Lauh Mahfuz, dalam Lauh Mahfuz tu yang ada pergerakan. Jadi pelita yang berkelip-kelipan dalam surah Nur itu Lauh Mahfuz tu. Pasal dia tak boleh bergerak. Jadi kalau dia tak boleh bergerak, macam mana Lauh Mahfuz boleh bergerak? Pasal dia sudah terzahir menjadi ciptaan.
Jadi pasal itu boleh bergerak. Tapi pergerakan itu dalam lauh mahfuz saja, bukan di luar. Itu dia punya kudrat, kuasa dia, kehendak dia. Dia nak begitu, kehendak dia. Tidak di luar. Macam kita taruh bola kristal yang dalam ada macam-macam kan. Bola kristal dalam ada macam-macam kan. Dia taruh dalam air. Jadi kalau bola kristal tu bergoncang, yang dalam tu bergoncang lah. Yang dalam tu yang bergerak. Di luar tidak bergerak. Dia tidak bergerak. Tapi yang lauh mahfuz di dalamnya bergerak. Pasal sudah terzahir. Itu dia. Tidak di luar. Jadi di luar lu mampus atau lu tak bergerak. Di luar kan. Tak boleh. Tak boleh keluar. Itu tidak berjalan dan tidak bergerak. Dia kekal abadi tanpa sifat ciptaannya. Pasal dia tak ada permulaan dan akhir. Tak ada. Jadi kalau kita nak fahamkan, kita tengok lagi sekali lautan. Kan? Sama ada ais tu ada atau tak ada, lautan tetap sama. Tak ada masalah. Ya Allah tu sentiasa kekal abadi. Bukan kita. Jangan angan-angan masuk surga kekal abadi. Kan? Itu macam jumpa Allah. Halo bro. Kan? Jadi brother. Dua-dua kekal kan. Orang marah saya pula kurang ajar dengan Allah. Dia tak nampak siapa yang berjenaka kan kan? Dia kau pandang kan. Dia nampak satu wujud. Dia tak marah saya kan. Dia cakap Allah, kau nasib bergurau kan. Dia cakap Allah tak boleh jadi joker. Mana tak boleh joker? Hidup ni senda gurauan. Tak nampak ke? Senda gurauan. Kan? Jadi dia tak ada sifat ciptaan, tak ada dengan dia. Tak ada. Tidur? Tak. Makan? Tak. Tak ada. Kita yang sudah dizahirkan, terzahir itu, yang dalam lauh mahfuz lah, makan, tidur, berjalan, bergerak. Tapi dalam situ saja. Dan di sini, kamu lihat saya ya sekarang, dan saya lihat kamu di kaca ini komputer ataupun kaca TV ya. Kamu tengok lepeh kan, lepeh saya kan. Tapi kita ada di situ. Muhammad Nur tak boleh lompat keluar daripada ini. Pak Deka pun tak boleh lompat keluar. Pak Asas pun tak boleh lompat keluar. Kita melekat. Itu dia lauh mahfuz. Rasulullah melihat ahli syurga, ahli neraka, ini dia macam begini. Gambaran. Jadi saintis kata dunia ni flat. Flat mana rata. Tapi ada saja mana boleh rata. Kau tengok belakang lob tu ada sungai. Kan? Kau tengok belakang Mu'anul ada rumah. Kau tengok belakang Pak Deka tu ada kerusi. Kan? Kau tengok belakang Yasin ada apa, langit. Ada apa, wayang kulit pun ada. Wayang kulit. Tengok, macam mana rata. Itu pasal dia depan rata, belakang tu ada ruang. Pasal apa? Di belakang itulah zat. Di sebalik semua ini, bila kita nafikan zat. Kan? Jadi saintis kebingungan. Dulu saintis mengatakan yang gambar kau lihat ini 3 dimensi. Berarti kita ni yang ada gambar kita semua, kita tak terikat kepada apa-apa. Kita bebas. Kita ni bebas. Tapi sekarang sudah mereka tukar fikiran. Dia kata, saintis berkata, bukan 3 dimensi, 2 dimensi. Kita melekat pada sesuatu. Tentu melekat pada lauh mahfuz. Mana boleh keluar kan? Baru dah faham. Melekat pada lauh mahfuz. Itulah gambaran melekat. Kita tengok. Ini hari ini semalam kan. 1 hari dah terlepas. Berarti 1 adingan filem dah terlepas. Besok akan 1 adingan
film turun esok menjadi ini hari. Kan? Jadi macam saya, kalau dia begitu bertambah handsome lah. Jangan jealous. Kan? Jadi dia tak ada sifat manusia, sifat ciptaan tak ada dengan Allah. Bagaimana sifat dia kita tidak tahu. Besar macam mana besar tak tahu. Tinggi macam mana tinggi tak tahu. Luas macam mana luas tak tahu. Sudah kenal baru tahu tak kenal. Jadi dia tiada sifat ciptaan dengan dia. Itu pasal tidak seumpama, tidak serupa. Tidak boleh umpamakan dan rupakan dia pasal dia tak ada sifat ciptaan. Kita ni sifat ciptaan, macam mana kita nak gunakan sifat ciptaan kepada dia? Dia tidak ada sifat ciptaan. Jadi tak boleh rupakan, tak boleh umpamakan. Itu pasal bila ingat dia, tidak boleh berwajah. Ingat saja. Tidak boleh berwajah. Tak ada informasi, tak ada data tentang dia. Sayyidina Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, pintu peribadi dia tertutup rapat. Macam mana nak tahu? Pintu peribadi dia tertutup rapat. Itu saya kata pungguk lagi beruntung. Dia rindukan bulan dia nampak. Kita merindukan Allah, pintu peribadi dia tertutup rapat. Tak boleh. Rindu tinggal rindu, saya kata. Jadi kerana dia tak ada sifat ciptaan, kita tak boleh umpamakan dia, kita tak boleh rupakan. Rupa kita boleh umpama tu seperti kita fahaman wahdatul wujud. Umpamakan sebalik semua ini Allah, tak boleh. Itulah umpama. Serupa berhala lah. Dia bikin berhala kat ini Tuhan lah. Dia rupakan. Tak boleh. Kan? Jadi tak boleh diumpamakan, tak boleh dirupakan, tak boleh kita lihat dengan dua mata. Impossible. Mana tidak boleh langsung. Kerana dia maha besar. Sehingga Profesor Ramadan Al-Buti berkata, kalau kau boleh lihat Allah yang seluas-luas itu, kau boleh menangkup, kau minda boleh menangkup dia, kau lagi terror daripada Allah. Kau lagi bagus daripada Allah kan. Allah tak boleh jadi Allah. Tak boleh. Impossible. Jadi, ahli tarikat mengatakan, Rasulullah SAW Mi'raj melihat Allah. Betul ke tak betul ni? Rasulullah Mi'raj melihat Allah. Betul ke tak betul ni? Kan? Kita Amerika kat sini pun tak nampak kan, nak lihat Allah macam mana kan. Dan ini baru yang maha halus tu kan, baru yang maha halus. Kita belum lagi yang maha besar, maha halus saja ni, semua ni maha halus. Itu pasal kita, dia berfirman, jangan kau sembah bulan dan bintang, ini bahagian dia semaha halus. Kalau semua tu sebalik tu Allah, seperti Wahdatul Wujud kata, maka dia akan teruskan sembah kan. Tidak kasih bulan dan bintang kan. Jadi dia tak ada sifat ciptaan. Jangan kita angan-angan bayangkan dia duduk atas kerusi macam Abraham Lincoln dekat Amerika duduk atas kerusi, dia apa tu berhala kan. Susah. Dan dia mahu bersandiwara, dia sendiri dia mahu bersandiwara. Maka dia berkata, tengok ni, Allah itu dia hanya mengatakan kepadanya. Tengok N besar saya taruh tu supaya you faham. Kalau bukan ahli sufi, dia nampak N kecil. Kalau you taruh N kecil, sudah ada dua wujud. Faham ni. Kalau you taruh N kecil, dua wujud tau. Betul tak? Dia mengatakan kepadanya, ada lagi satu wujud, nya. Tapi kalau N besar, dia kata pada diri dia, tak ada problem. Satu wujud. Jadi ingat tu, dia mengatakan kepadanya, N besar. Kalau pada N kecil, berarti ada lain kewujudan. Jadilah, maka benda tu jadi.
Tak boleh. Itu ada dua kewujudan. Tidak boleh langsung. Jadi dia mengatakan kepadanya, baru jadilah ia. Baru datang ciptaan. Datang daripada mana? Dari N besar tu. Kan? Jadi dia mengatakan kepadanya N besar. Diri dia sendiri. Kalau N kecil, so ada dua wujud. Maka jadilah ia. Baru datang ciptaan. Jadi ia tu datang daripada mana? Daripada N besar lah. Tak ada wujud yang lain. Ini adalah pandangan ahli sufi. Kan? Kita menjaga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan kita cross boundary, mana kita melanggar sempadan. Jadi dia mau bersandiwara, dia kun pada diri dia. Bolehkah Allah kun pada diri dia? Kalau tak boleh, dia nak kun pada siapa? Betul lah. Kalau dia tak kun pada diri dia, dia nak kun pada siapa? Jadi nya tu jadi N kecil kan? Siapa tu N kecil kan? Kita nak tahu juga kan? Tak boleh. Itu pasal dalam Al-Quran ada dua firman. Dia berfirman pada diri dia bahawa kasih sayang dia, dia akan berkasih sayang terhadap ciptaannya. Dua. Dan hadis, dia berfirman pada diri dia, rahmatku mendahului kemurkaanku. Kan? Itu pasal kita mesti faham sini. Jadi bila mengatakan kepadanya tu N besar, maka terjadilah ia. Terjadi ia tu daripada mana? Dari N besar lah. Tapi N besar ni merujuk kepada yang maha halus. Bukan Allah SWT. Yang maha halus. Kalau kita mengatakan merujuk pada Allah, berarti betul wahdatul wujud. Itu Pak Deka punya point very sangat baik. Dengan ada yang maha halus tu, dia blok fahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud belakang tu semua yang maha besar. Tapi dia tidak. Dia balik kepada yang maha halus dulu. Maha halus. Kalau kita tengok, saya bawa pada gambar ini, kalau nak tengok, mungkin boleh faham lagi. Siapa? Tengok ni gambar ni, nampak tak? Nampak gambar gajah? Tengok orang buta ni. Ini gajah yang halus berpisah daripada gajah yang besar. Tengok si tikus ketahu gergeri. Yang gajah yang halus berpisah daripada gajah yang besar. Kita ya dari yang maha halus, tapi tidak berpisah maha halus dengan maha besar. Tetap satu. Tapi kita datang daripada yang maha halus. Kalau kita datang daripada yang maha besar, wahdatul wujud cakap betul. Di sebalik semua ni Allah. Tidak boleh. Justru kita boleh sembah bulan dan bintang. Kan? Tikus tu kata ha. Teruk betul tikus ni. Jadi dia berkata pada diri dia, terzahirlah ciptaan daripada diri dia. Jadi kalau kita tengok tadi gajah, kita terzahir dekat dia punya mulut, dia punya apa tu? Serombong dia. Itu kita dari situ kan. Lepas itu dia zahirkan skrip. Itulah lauh mahfuz kita kan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kita ini plan induk dia. Jadi dia sudah siapkan plan induk. Kun plan induk dia dah siap. Itu di sini dalam Al-Quran kata kitab induk, plan induk. Lauh mahfuz. Tiada satu pun bencana berlaku pada dirimu. Semua dah tertulis. Sebelum kami ciptakan. Jadi ayat ni kita tengok betul-betul. Semua dah tertulis esok.
sebelum menjadi ini hari. Ini hari kan kita jumpa. Semalam kita tak jumpa. Ini hari semalam, ini hari menjadi esok, betul tak? Tapi inilah esok ni yang menjadi ini hari. Dah tertulis kan. Jangan haraplah ni hari kita Lob, Muhammad Noor, saya, Rizwan, ni semua geng rambut putih kan. Itu esok tu dulu kan, kita esok tu jangan harap ini hari jadi hitam. sama. Putih tetap putih. Itu pasal semua dah dituliskan, baru dia masuk kan. Jadi semua dah ditanggung beres, sudah ditanggung beres. Dan itu saintis berkata kesemua peraturan-peraturan alam yang sedia ada sudah disusun dengan amat teliti. Itu dia. Sudah disusun. Sehingga membawa kebanyakan kita ahli saintis kepada kesimpulan lama, iaitu ada satu pelan induk, iaitu Lauh Mahfuz. Yang tersangat indah yang dibuat oleh pembuatnya, iaitu Allah SWT, yang sangat bijaksana. Dan itulah tidak lain Tuhan. Ini saintis sekarang. Apa yang kita cakap, semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, dia pun cakap sama. Semua dah tertulis dalam suatu pelan induk. Itu dia Lauh Mahfuz. Kan? Yang sangat indah dibuat oleh pembuatnya sangat bijaksana. Tidak lain Tuhan. Saintis. Kan? Jadi terzahir satu skrip yang sudah cukup lengkap. Skrip ciptaan. Kan? Kalau tak ada skrip ini, saya punya geng kan, Rizwan, Lob sama Muhammad Noor, tentu kita muda saya sekarang. 25, kau tak ada skrip betul tak? Kali ada skrip lah, tak boleh lari lah kan. Kita dah, ada dah 60 sen, ada 70 sen dah kan, tak boleh lari. Pak Deka muda lagi, 50 sen agaknya. Saiful Mahdi lagi muda kan. Kita, pasal sudah ada skrip, berjalan sendirinya kan. Jadi lepas tu terzahirlah seniman kita lah terzahir. Itu dia zahir dan batin dia. Pasal dia firman kepadanya diri dia sendiri kan. Maka terjadilah ya, seniman tu terjadi daripada N besar tu. Itu dia zahir, dia batin. Seperti ais di lautan, terjadi daripada air lautan. Jadi kalau orang yang tahu ais itu sebenarnya air. Jadi orang yang tahu, ahli sufi yang tahu, kita ni semua adalah penzahiran. Di sebalik kita zat, di sebalik zat tu yang maha halus. Walhasil balik asal. Jadi yang zahir pun dan batin dia. Jadi kalau kita pandang betul-betul, kalau yang zahir dan yang batin tu dia, mana ada wujud yang lain? Tengok tu betul-betul. Mana ada wujud yang lain? Ada yang tengah. Mana ada yang tengah? Tak ada. Yang zahir pun dia. Yang batin pun dia. Mana ada yang tengah? Kalau you cakap you wujud, ada yang tengah. Tengok. Ada tak yang tengah? Tak ada, Pak. Tak ada yang tengah. Sorry, kamu tak wujud, tak ada yang tengah. Zahir pun dia. Batin pun dia. Nak bikin apa kan? Kita tengok botol plastik. Zahir tu botol sebenarnya plastik. Dan batin pun plastik juga. Zahir, batin, plastik. Tengok belanga. Zahir tu kita nampak belanga tapi bukan lumpur. Batin pun lumpur kan. Lumpur berupa belanga. Zahir batin dia. Kita tidak wujud. Tengok ni zahir. Dia yang zahir, dia yang batin. Mana kita? Mana kita? Tak ada. Ada yang tengah, tak ada. Ada yang tersembunyi, Pak, tak ada. Tersembunyi pun tak ada. Zahir dia, batin dia. Dia tidak wujud. Jadi seniman pun dia. Kan? Seniman.
Itu pasal dia kata bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Tak jelas kan? Dia mengaku dia seniman, kan? Ha? Bukan kau. Aku yang membunuh. Jelas dia tunjukkan. Bukan kau yang bermain, aku yang membunuh. Dia mengaku. Dialah seniman. Sengaja firman di Allah adakan supaya kita faham, ahli sufi faham kan. Itu pasal kita tengok dialah striker, dialah back goalkeeper, midfielder, referee, linesman pun dia. Nak bikin apa kan? Ha? Kulhum ajmain. Ha? Dan kita tengok ni, Syekh Abdul Qadir berkata, pada hakikatnya tak ada yang melakukan, tak ada yang menggerakkan, tak ada yang mendiam kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada faedah, tidak ada anugerah, tidak ada sekatan. Tidak terbuka, tidak tertutup, tidak mati, hidup, mulia dan hina, kaya dan papa. Tak ada. You faham kan? Untuk kita nak tengok sesuatu bergerak, mesti ada bandingan. Ada sesuatu yang kita bandingkan. Kalau semua berjalan sama, macam kita duduk kat kapal terbang, kita tengok, kapal terbang memang tak berjalan. Kita tengok kat luar, macam tak berjalan lah. Kan? Kita berhati. Jadi kalau tak ada bandingan, sesuatu yang berjalan tepi, kita tak tahu kita bergerak. Kan? Itu pasal tak ada yang nak dibandingkan dengan dia. Pasal dia wujud yang satu. Jadi, macam mana kita tahu dia buat? Tak ada yang menyaksikan. Betul tak? Kalau saya padamkan ni, awak tak nampak saya minum kopi. Mana awak nampak saya minum kopi? Tak nampak. Kalau tak ada yang wujud, siapa yang menyaksikan dia buat? Tak ada. Tak ada yang, itu pasal tak ada tutup, tak ada itu yang Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau kita tengok, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidak sama. Kan? Kalau kita faham ini, macam mana orang tu atau anak kita atau sesiapa juga kurang ajar kita, kita relax one corner. Masa kita sudah faham. Macam mana dia kasar kita pun kita relax one corner. Kita perhatikan saja relax one corner, kita sudah faham. Kan? Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Allah sedang bergurau. Dan itu tu lah apa kerusi plastik cakap. Kami adalah kerusi, bukan plastik yang cantik. Ada faham? Wah, Itik pun ketawa gelak-gelak. Lihat dia kan. Kerusi berkata, kami adalah kerusi, bukan plastik yang cantik. Dia kerusi tau, bukan plastik yang cantik kan. Kerusi yang cantik. Ada faham? Wah, Itik pun gelak. Lihat dia kan. Ini apa? Kerusi yang tak sadar diri kan. Dia ingat dia wujud kan. Dan Itik pun gelak. Dan dunia ni pentas dia. Terus terang dia tulis tu. Tiadalah kehidupan dunia ni melainkan senda gurauan, main-mainan. Kan? Tiadalah kehidupan dunia ni melainkan senda gurau dan main-main. Pentas dia. Dia bermain dengan diri dia, tak ada wujud yang lain. Kan? Lakonannya berjalan, kan? Tak ada stop. Dan berkata orang yang berilmu, kamu akan hidup menurut terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Ini apa ni, adingan ini akan berjalan mengikut skrip. Dia berskrip. Dan dia yang lakonkan. Dan skrip dia. Kan? You punya nasi, you makan. Kan? Dia punya skrip. Dia lakonkan. Tentu tak ada perubahan, semua okey. Kan? Allah telah pun menentukan kadar dan kadar bagi berlakunya setiap sesuatu. Seluruhnya di tangan Allah. Tidakkah kamu memahami tak? Kita kena jotos ni kan. Hei,
seluruh dalam tangan Allah, tak faham ke? Macam ni, kita kena keluntung kepala, keluntung kena jatuh. Tak faham ke? Semua dari Allah, tak faham ke? Kan? Dia menyoal kita kan. Ada daripada sesiapa? Tak ada, semua daripada dia. Ais atas lautan tu, semua daripada lautan. Sama juga kita. Semua daripada dia. Itu pasal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan lain perkataan, kamu adalah dalam takdir atau kadak dan kehendak Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sana sini. Itu dia. Dia bersenda gurauan. Itu kan. Dia nak bersenda gurauan dah. Tapi kita ingat, kita yang ini bersenda gurauan, bukan. Kita ingat kita yang bersandiwara, bukan. Kita lupa ke? Bukan kau Muhammad yang bersandiwara, aku. Lupa ke firman dia kan? Bukan kau yang bersandiwara Muhammad, aku kan. Apa Rasulullah bersandiwara membunuh kan? Bukan kau membunuh Muhammad, aku mana? Bukan kau yang bersandiwara, aku yang bersandiwara. Tak faham ke? Tapi kita ingat kita kan terus nyanyi. Beginilah nasib diriku yang malang reput tulang. Wah, macam betul. Kita nyanyi, wah, diri kita yang malang reput tulang. Wah, kita tidak sedar itu. Bukan kau yang berlakon kan. Allah berfirman, bukan kau yang berlakon Muhammad, yang berlakon aku. Jadi kalau kita dengar, kita tengok sahabat kita sedih. Grace, kenapa kau sedih? Itulah aku nasib ni malang. Oi, Allah berfirman, bukan kau yang berlakon dia, kau tak faham ke? Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Dia yang berlakon. Tak faham ke? Tidak akan ada perubahan dalam skrip. Betul lah, tak ada orang yang lakon, melainkan dia berlakon sendiri, skrip dia sendiri. Takkan dia nak ubah. Kalau you suka teh tarik, tiap-tiap kali you pergi kedai mamak teh tarik, itu kesukaan you, siapa boleh ubah? Benar? Itu itu Allah kehendak dia mau begitu. Rasulullah pun tak boleh ubah. Ya Muhammad, engkau tak boleh memberi petunjuk pada orang yang kau sayang. Aku yang beri petunjuk, kehendak dia. Ya Muhammad, kalau aku mau satu dunia itu beriman, aku boleh buat begitu, kehendak dia. Kita tak boleh ubah. Kan? Jadi tidak akan ada perubahan. Ketetapan dia, kehendak dia tidak boleh pasti berlaku, tidak boleh berubah. Itu pasal rencana dia, skrip dia teguh, tidak akan ada perubahan. Oh, kalau ada perubahan, mungkin no look, saya megeng sama Rizwan, besok kita bangun, kita muda dah, rambut hitam muda. Ada perubahan. Jangan haraplah besok tambah lagi 1 hari umur kita kan. Jangan bangun tidur, wah, jadi muda 25 lah. Tetap berjalan. Dari hari ke hari berjalan. Tidak akan ada perubahan. Kerana tidak akan ada perubahan kerana dia tahu apa yang kita tidak tahu. Dia maha bijaksana. Itu pasal tak ada perubahan kerana plan induk dia dibuat oleh yang maha bijaksana lagi mengetahui. Tuhan berfirman, aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Dia tahu. Jadi dia plan induk sudah. You tengok. Kadang-kadang saya taruh spektakel ni ke atas kepala, cari mana spek ni, mana kat kepala. Ke atas kepala kan. Allah 12 bilion tahun ni plan. 12 bilion tahun tu. 6 fasa. Satu fasa 2 bilion, 6 bilion, 12 bilion tahun punya plan. Satu pun dia tak lupakan walaupun lebih kecil daripada atom. Wah, hebat betul Allah SWT. Itu dia. Aku tahu apa yang kau tidak tahu. Kan? Dan tidak satu apa aku lupakan. Kalau lebih kecil dari atom, tidak aku lupakan. Semua dah ada tertulis dalam Lauh Mahfuz. Dan semua berhikmah.
semua berhikmah, semua ada gunanya, semua ada keadilan. Itu pasal Allah berfirman, aku tidak akan merubahkan seseorang, melainkan dia sendiri merubah diri dia. Mana engkau tidak terima kadar dan kadarku, takdir aku, maka berarti engkau tidak yakin aku maha bijaksana. Dengan itu, di sebalik apa sudah aku takdirkan, iaitu hikmah di sebaliknya, guna yang sebelahnya, guna yang ada di sebaliknya, keadilan, faedah dan lain-lain, engkau tidak akan dapatnya. Kerana engkau tidak yakin dengan takdir. Malahan takdir sudah jadi rukun iman ke-6. Yang baik dan jahat daripada Allah. Tapi kita nampak jahat, tapi sebenarnya ada hikmah. Dan saya ingat dulu, saya main pensyarah. Dalam perkara undang-undang jenayah. Semua orang takut dengan dia, garang. Garang betul. Semua orang ada yang mimpi bunuh dia. Geram, garang. Tetapi hampir semua pas lulus dalam peperiksaan kertas undang-undang jenayah. Jadi dia kata, kadang-kali kita terpaksa menjadi garang kalau dia membawa kebaikan. Dia cakaplah, kita faham maksud dia. Jadi kalau kita untung baik daripada Allah, untung jahat pun daripada Allah, kita nampak jahat tapi ada hikmah. Itu pasal Allah kata, aku tahu sesuatu yang kau tidak tahu. Kan? Dan kita wajib menerima skripnya sepenuhnya. Tak boleh, aku tak mau terima lah, part ini aku tak nak lah. Sekarang aku kena buang kerja, aku tak nak terima skrip buang kerja. Boleh, corona dah masuk kan, banyak kena buang kerja. Ya Allah, ini skrip aku tak nak lah. Aku berdoa padamu, ambil balik skripmu, aku nak kerja balik. Tak boleh. Kan? Tak boleh kita tolak kan, wajib menerima skripnya sepenuhnya. Kan? Kalau kau mengatakan kau boleh elak skrip dia, jika kau mati dengan keyakinan sebegini, pasti kau masuk neraka. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Dan kalau kita tidak beriman kepada baik dan buruknya takdir, kita dikatakan belum beriman. Dan kalau kita sedekah emas segunung Uhud, Allah tidak akan terima. Kerana kita belum beriman kepada takdir. Jadi kita kena terima takdir yang dibuat oleh Allah yang bijaksana, maha mengetahui. Takdir itulah terbaik. Kerana dia maha bijaksana. Terbaik bagi kita. Itu pasal Allah tidak merubah keadaan satu kaum yang mereka merubah keadaan yang ada pada mana menerima takdir. Kalau dia cakap, aku boleh ubahkan hidupku, wah dia Tuhan nombor 2. Dan lakonan terus berjalan. Kan? Terus. Minggu lepas kita jumpa kan. Minggu ini jumpa lagi, dia berjalan. Terus berjalan kan. Tak boleh elak. Terus berjalan. Dan kalau you jumpa saya 15 tahun sebelum ini, rambut saya ikal mayang. Hitam. Tapi masa berjalan, sekarang ikal putih. Ada, tinggal putih. Ada. Masa berjalan, tidak berhenti. Saintis pun confirm. Dia pakai itu teropong di atas tu, dia tengok memang universe tu berjalan, masa berjalan. Itu Allah berfirman, perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Dia taruh kita dalam masa tu berjalan. Jadi lakonan tu sentiasa berjalan. Semalam kita pakai baju lain. Ini hari saya pakai baju, ini hari baru terima Mak Tuti hantar ni baju.
Jangan jealous Jadi dia baru terima siang tadi. Jadi ni hari tayanglah kan tayang tunjuk sikit lah kan. Inilah dia juga, dia punya tayangan tu terus menerus berlaku. Dan dia firman, dia hidup kekal lagi terus menerus mengurus, tidak ngantuk, tidak tidur. Tentu tak boleh. Pasal kita penzahiran dia. Tak boleh, dia tak boleh tidur. Dan kita bergerak, mendengar, memandang, itu semua dia dalam kesibukan. Tak boleh lari. Dan kita tengok ni. Saintis berkata, tidak perlu minta campur tangan Allah untuk menghidupkan perjalanan cakrawala yang ada ini. Mana Allah tak payah campur tangan lagi dalam perjalanan cakrawala ini. Kerana peraturan tarikan semesta alam sudah ada. Cakrawala boleh dan boleh membaharukan dirinya sendiri. Mana sudah tersusun dalam Lauh Mahfuz, berjalan sendiri. Ini akan terjadi dengan sendirinya dan ini membuktikan ada kewujudan sesuatu bukan kosong yang menyebabkan cakrawala dan kita wujud. Dan tentu dia sebaliknya zat dia. Kan? Jadi semua berjalan mengikut Lauh Mahfuz. Allah firman kun, itu dia kata, aku dah taruh dalam 6 masa, maka aku aku duduk atas arasku. Kan? Mana dia tak masuk campur tangan lagi. Dia tak masuk campur. Itu ada berjalan sendirinya Lauh Mahfuz. Tengok, noyang kita dah arwah. Datuk nenek kita dah arwah. Dan ada mak bapak kita dah arwah. Tapi masih dunia berjalan. Masih. Kalau kita tak ada, akan berjalan. Terus berjalan. Pasal sudah lengkap Lauh Mahfuz tu. Plan induk dia lengkap. Tetap berjalan. Kan? Dan permulaan sandiwaranya lah bila kita dilahirkan. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan. Itu permulaan lah. Itu yang kita lahir, kita ingat kita wujud lah. Alhamdulillah, Allah angkatkan tabir yang menutup mata kita. Dan mata kita sudah jadi tajam, mata hati kita. Dan kita faham, kita tidak wujud. Dan bila kita lahir, sudah dia sangkutkan skrip kita kat leher kita. Seperti kalung. Tengok bayi tu kan, tu ada buku hidup gitu. Dan tersangkut. Dan kita pun masuk ke pentas ilahi. Itulah perjalanan hidup kita. Pentas ilahi itulah dunia kita. Dunia ini. Dan kita hidup mengikut kitab kita. Kitab takdir kita. Di pentas ilahi. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu. Dengan ketentuan takdir yang sempurna. Kan? Jadi kita ahli sufi boleh baca ni kita faham. Pasal kita tengok di sebalik tabir. Orang yang tidak ahli sufi, mata mereka masih belum tajam. Dia melihat akan kewujudan diri dia. Kan? Dan dia tengok tu makhluk tu makna dia. Dia nampak diri dia. Dia tidak macam kita faham. Bukan kau yang melimpah Muhammad kan. Kan? Ya. Segala telah ditentukan olehnya, apa yang didahulukannya tidak dapat dikemudiankan. Dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahului, itu yang Rasulullah berkata, kalau engkau berpendirian begini, pasti engkau masuk neraka. Apa kau berpendirian selain daripada ini, pasti engkau masuk neraka. Kan? Berarti yang dahulukan kita boleh kemudiankan. Yang kemudian kita boleh dahulukan. Pasti masuk neraka. Semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sandiwara dia, itu kitab tutuplah. Kan? Tamatlah. Kan? Kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal.
dan pada hari dia dibangkitkan. Jadi pada hari kita meninggal tu, skrip habislah. Dan sebenarnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Habis bertinggal. Termasuk memory. Termasuk memory. Jadi kalau you masuk alam barzakh, you tak boleh cari saya. Dan saya pun tak boleh cari loop, tak boleh cari member kita. Pasal kita dah walhasil balik asal jiwa yang kita dalam alam azali. Lagi 33. Kan? Waktu 33, Pak Dekan ni semua bisa kan? Tapi rupa kita, jiwa kita dalam alam azali, dan bila kita balik ke alam barzakh menjadi jiwa kita alam azali, rupa kita tak tahu macam mana. Kita tak akan pakai rupa ini. Ini rupa dunia. Sudah ditinggalkan. Itu pasal rupa dunia ni ada muka Melayu, muka Cina, muka orang putih, muka India, muka West Mangan, muka Nakaken Nabatnah. Kan? Ini muka dunia. Ini tertinggal. Tertinggal. Habis. Memory pun tertinggal. Kau tidak, kita masih bergaduh dengan mak mertua kita tak habis. Kan? Sampai kat sana orang pergi lagi. Kat dunia dah bergaduh, kat sini pun nak gaduh lagi. Tak habis. Bukan aku geram ni mak mertua aku. Dia yang racun aku kasih mati tau. Dunia dah bergaduh kat sana. Tak boleh. Ini skrip bukan kita punya skrip. Skrip Allah. Habis skrip habis. Macam kita berlakon cut. Habis lah. Berhenti. Bukan drama kita, drama dia. Dia tak nak disambungkan di alam barzakh. Alam barzakh tempat kita berehat, transit. Balik kepada jiwa kita yang itu. Kan? Lain. Jadi, kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah kami kurniakan. Semua tinggal. Itu pasal saya kata, macam mana kamu dalam barzakh nak masuk balik alam dunia? Buku kamu dah tutup. Kamu nak pakai muka siapa kan? Kamu nak pinjam muka saya? Tak boleh, tak boleh. Ini handsome ni, tak boleh kan? Kamu nak pakai rupa siapa? Kamu punya rupa suatu tutup tu tak nampak ni. Ini saya tunjuk tadi, tak nampak. Kitab dah tutup kan? You nak pakai kitab, apa boleh you turun? Kitab you dah tutup, dah tamat dah. Jadi pasal dari alam barzakh tak boleh masuk sini. Kitab dah habis, dah tak ada. Tak boleh. Kan? Semua kamu tinggalkan di belakangmu. Habis. Yang tersangkut di leher kamu. Itu belakang hari baru kita baca balik kitab kita. Itulah akhir perjalanan. Ini saya nak terangkan. Perhati betul-betul ni. Ayat ni. Jadi dia mengatakan kepadanya. Nya tu diri dia kan. Tapi kita boleh lihat dari satu sudut lain. Maka dia mengatakan kepadanya itu kehendak dia. Dan terjadilah kehendaknya. Kan itu dia cakap, dia berkehendak sesuatu. Kan nampak tu? Maka cukuplah dia mengatakan kepada kehendak dia. Jadilah, terjadilah kehendak dia. Jadi kita tengok ni sekarang satu kehendak. Dia punya kehendak. You faham? Saya terangkan lagi. Tadi kita kata dia berkata pada diri dia. Maksud pada diri dia apa pada dia? Pada kehendak dia tu. Ya, bila dia berkehendak, cukuplah dia mengatakan kepada kehendak dia. Jadilah, maka pum, pelan induk dia low mahfuz. Itu kehendak dia. Itu pasal kita lihat apa yang kita lihat. Manusia kepala si tangan si kaki di bawah kehendak dia. Pokok-pokok daun di atas akar di bawah kehendak dia. Batu keras air lembut kehendak dia. Ikan di laut
burung berterbangan di udara, kehendak dia. Semua kehendak dia. Oi, kalau kehendak saya dan saya make geng, Lop, Noor dan Rizwan, takkan kita nak jadi TUA. MUDA boleh lah, muda. TUA siapa mahu kan? Bukan, bila dia berkehendak, maka dia mengatakan kepada kehendak dia, jadilah kau, habis jadi semua. Jadi kita pandang ni kehendak dia yang satu. Faham? Dan akan balik kepada dia. Itu pandangan ahli sufi. Kita dah faham ni. Boleh terima tak? Inilah kebenaran. Tak boleh lari. Kita ingat kita berkehendak. Bukan. Kehendak kita datang di atas kehendak dia tu. Itu kehendak dia. Dan baru kita sedar, kalau kita dah faham, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran ini. Kan? Kita jadi TUA, rambut kita putih, kehendak dia bukan kehendak kita. Kan? Kita makin lama makin lemah, kehendak dia. Kan? Semua kehendak dia. Dan segala kehendak dia tu bersebab, berhikmah, berfaedah. Dan ada keadilan itu kerana dia maha bijaksana. Itu kita mesti yakin. Dengan hakul yakin. Tak boleh lari. Tadi kita tengok, kerana itu kita tidak wujud. Kan? Semua ni kehendak dia dan kehendak kita. Kita itu Imam Ghazali, kau kenal Tuhan kau, kenal diri kau tidak wujud. Kan? Dengan tak wujud, tak memikir. Tidak memutuskan apa-apa perkara. Balik kepada dia. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Sesiapa yang melihat kebenaran itu dan menerimanya, faedah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa buta akan bahayanya, tertimpalah ke atas dirinya sendiri. Itu dia. Itu pasal kita ahli, sufi, pakar dalam ketuhanan. Kita adalah pakar dalam ilmu ketuhanan. Kita membahaskan, membincangkan, mengaji hanya satu pengajian ilmu ketuhanan. Itu pasal kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita faham kita daripada dia dan balik kepada dia. Mereka itulah orang yang dapat keberkatan yang sempurna dan rahmat Tuhannya dan mendapat petunjuk. Inilah kita sudah faham. Mesti ada datang dan balik. Tapi ada ulama syariah mengatakan, saya wujud dan bila masuk surga saya kekal. Waduh, ini angan-angan mak jenin ni kan? Kekal. Dan dia wujud. Waduh, itu kalau dia wujud dia boleh bertinju dengan Allah kan? Oh Allah, aku wujud. Akulah Cassius batu. Oh, lawan dengan Allah. Bukan Cassius Clay no. Cassius batu nak lawan dengan Allah. Tapi dah wujud kan? Dah wujud boleh lawan dengan Allah kan? Dua wujud apa? Dan kita tengok lagi. Itu Imam Ahmad Rifai berkali-kali, you dah faham ni, maka kamu tidak akan jahil. Bila kita tahu kita tak wujud, macam mana nak campur tangan? Tak wujud. Malaikat, shut up. Kau tak wujud kan? Nak campur tangan kan? Macam mana nak milik? Kita tak ada milik, kita tak wujud. Macam mana nak milik? Kan? Kalau kita tak wujud, macam mana kita nak cross boundary Allah ataupun masuk campur urusan Allah? Tak boleh. Itu pasal dia kata semua, tak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan ini semua. Tidakkah kamu memahami perbicaraan? Akulah yang zahir, akulah yang batin.
Akulah juga seniman, bukan Muhammad. Kata dia kata, akulah seniman, bukan Muhammad. Kau melihat bukan. Muhammad bukan berlakon, aku yang berlakon. Nah, apa lagi? Jelas. Kan? Jadi tidak akan kita jadi jahil. Penghabisan semua binasa yang tinggal wajahku itu dia. Pada mula tak ada apa pun wujud belakang, timbul wajah. Wajah yang kecil itu, wajah yang halus. Wajah tu wajah yang halus, bukan wajah yang maha besar, yang halus. Wajah yang halus, itulah yang maha halus meliputi itu. Kan? Jadi Esa tu, yang Allah tu Esa, kita mengatakan yang maha halus tu. Kita ni nampak hanya yang maha halus tu, sebahagian dari yang maha besar. Itu yang kita tengok gajah tu kan. Tidak ada tandingan baginya itu gajah tu. Tidak berpisah. Balik pada yang maha halus, tetap bersama dengan maha besar. Takkan you macam orang buta tu, ini gajah yang halus berpisah dia gajah yang besar. Tak boleh. Macam taik lalat saya dekat dagu kan. Takkan berpisah dengan saya kan. taik lalat dia. Sebahagian daripada saya. Tetap Esa lah. Balik. Kan? Jadi kita mesti fahamkan ini. Supaya kita tidak bergaduh dengan Allah Subhanahu Taala. Kan? Supaya kita sedar sebenar-benar diri. Kita tidak wujud seperti Imam Ghazali berkata. Tidak kita memikirkan, tidak kita menetapkan, dan kita seperti diperintah oleh Rasulullah, diperintah kepada Rasulullah, ya Muhammad, naklah engkau yang pertama-tama menyerah diri. Itu dia. Dah tahu kan rahsia dia. Kasih balik hak pada yang mempunyai hak. Jangan kita fikir-fikir dan menetapkan. Kita tahu ini hak dia, balik kan. Naklah kau menyerah diri ya Muhammad. Kau pertama-tama menyerah diri ya Muhammad. Dan Rasulullah berkata, aku dan pengikutku menyerah diri. Inilah yang dikatakan Islam. Menyerah kepada kadar dan kadar dia, Islam. Submit to the will of God, to the will of Allah. Mana kita menyerah sepenuhnya kepada kadar dan kadar. Itu rukun iman yang keenam. Semua datang daripada Allah, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Baru sempurna Islam kita. Jadi ini ilmu saya nak katakan kepada kalian. Tidak berubah. Walaupun kalian kalau bisa kembali kepada kurun ke-14, 15, cari ini ilmu, kalau jumpa ini ilmu, tidak akan berubah. Pasal Tuhan tu tetap Tuhan yang satu. Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap satu Tuhan. Kamu nak kenal Tuhan mana lagi? Satu. Kan? Jadi tidak akan berubah ilmu ini. Dan setiap generasi akan mencari dia. Dan Alhamdulillah kita ada kalian semua dan akan bertambah lagi di hari muka. Jadi yang mencari insya-Allah akan dibimbing sehingga sampai kepada masanya turunnya ataupun lahirnya Khidir alaihissalam. Khidir sebenarnya Imam Mahdi radhiyallahu Imam Mahdi turunnya. Dan kita sudah bersedia, umat Islam sudah bersedia membantu. Dan itulah kita warisul anbiya. Kitalah pembantu nabi-nabi. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jalani berkata. Kitalah pembantu nabi-nabi. Yang mengajar manusia mengenal Allah dan menyembah Tuhan yang satu. Itu setiap nabi-nabi mengajar, kita juga. Kita tak ada ajar orang mazhab. Tidak. Kita hanya ajar orang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
kita pegang pada Quran dan Sunnah. Kita berpegang pada Sunnah sahabat-sahabat yang dapat petunjuk, itu yang Rasulullah suruh. Selain Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak akan taklid, membuta tuli. Iaitu mengikut pandangan ulama, membuta tuli, mencuaikan Quran dan Sunnah dan juga as-Sunnah para sahabat. Tidak akan. Kita ahli sufi. Kerana mereka yang bukan ahli sufi mengingatkan diri mereka wujud, maka masing-masing merasa senang dengan kepandaian masing-masing dengan kumpulan masing-masing. Jadi dia bertelagah. Dengan itu sudah datang khilafiyah, sudah datang mazhab khilafiyah di antara ummah. Maka kita ada macam-macam mazhab. Saya dah ini 4 mazhab, ada lain lagi mazhab yang tidak akan bersatu hati. Dan setiap didakwahkan adalah dakwah syariah golongan-golongan ini. Kita mengajar ketuhanan. Tak ada ketuhanan di pandangan Syafi'i, tak ada. Ketuhanan di pandangan Maliki, tak ada. Hanafi, Hambali, tak ada. Syiah, tak ada. Bebas. Ahli sufi. Ketuhanan yang tidak berkait kepada mazhab. Dan kita pegang Al-Quran dan As-Sunnah yang Rasulullah bersabda, kalau kita pegang kedua ini, kita tidak akan sesat. Dan Rasulullah SAW menambah, dan sekiranya tidak ada jawapan dalam Quran dan Sunnah, kembali kepada As-Sunnah, sahabat-sahabatku yang dapat petunjuk. Jadi kita boleh pakai ijma' dan kias. Sahabat-sahabat Khalifah Rashidin, ijma' dan kias kita boleh pakai. Dan bila Rasulullah tanya kepada satu sahabat yang dia hantar untuk menjadi governor, kalau kau ada masalah, apa yang kamu buat, saya akan rujuk pada Al-Quran ya Rasulullah. Dan kalau kamu tidak dapat jawapan di mana, saya akan rujuk kepada As-Sunnah kamu ya Rasulullah. Dan kalau kamu tidak dapat jawapan, saya akan ijtihad. Bagi kalian, saya sudah ajar NST. Bukan New Street Time. Bukan New Street Time. Tapi naik, serah dan tunggu. InsyaAllah kalian akan dibimbing. Jadi di sini saya berhenti, kembali kepada Bayu. Semoga ada apa-apa pertanyaan yang bisa dijawab. Balik pada Bayu. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya. Baik, berikutnya seperti biasa kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan bisa melalui chat, bisa juga dengan voice, dengan mengangkat tangan, raise hand, atau dengan langsung buka mic. Nanti kita perkenalkan untuk bertanya. Ya, Pak Ustaz. Dari mana ya? Silakan. Dari mana? Dari mana, Bang? Ada yang akan bertanya? Saya Pak Yusdeka. Oh, Pak Deka, silakan, Bang. Pak Ustaz, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya, Pak Ustaz. Hanya terkejut dengan ini, Pak Ustaz. Surat Maryam tadi, Pak Ustaz. Bahwa kesejahteraan atas dirinya pada saat dilahirkan, Ya. saat meninggal, Ya. dan pada saat dibangkitkan, gitu, Pak Ustaz. Ya. Semua kesejahteraan itu, Pak Ustaz. Ya. Mohon dielaborasi itu, Pak Ustaz. Ya, kalau kita pandang dia pandang ahli sufi pandangannya, bila kita dilahirkan dan bila kita wafat dan dibangkitkan, kita bila lahir dan wafat, itulah kita punya drama hidup kita.
Dan bila kita bangkitkan, itulah ganjaran kita yang kita dapat. Itu yang Allah berfirman, hidup di dunia ini hanyalah senda gurauan dan main-mainan atau main-main, tetapi kampung akhirat baik bagimu. Kampung akhirat baik bagimu. Jadi kita mendapat kesejahteraan dari mula hingga ke akhir. Kalau kita tengok the end is good, is very good. The end is very good. Mana penghabisan tu yang sangat mustahak, iaitu kita dapat syurga yang tidak ada bandingannya kecantikannya, ya, keuntungannya sangat baik. Jadi kita dilahirkan itu yang kita dapat apa tu? Dia punya tadi apa you kata dia? Kesejahteraan. Kesejahteraan sampai akhir. Tapi kita tidak tahu. Kita ingat hidup kita dalam dunia ni susah, sedih, stres. Kita tidak tahu rahsia dia. Kita tidak tahu, seperti saya beri contoh Pak Deka. Satu orang miskin dan kita bilang dengan dia, baik, aku mau kau menjadi penarik becak 1 hari. Aku akan kasih kau 1 bilion. Dari ini hari kau bawa becak 1 hari, akhir aku akan kasih kamu US 1 bilion. Semenjak dia kayu tu becak suatu kesejahteraan. Sudahlah. Sampai akhir dia berhenti kayu becak kesejahteraan. Kerana kesejahteraan datang dengan 1 bilion. Semenjak kita lahir kesejahteraan, kalau tidak kita tak dapat syurga. Jadi kita lahir tu sudah dapat kesejahteraan, kita sudah akan dapat syurga. Bila kita mati tu kesejahteraan, pasal apa? Sudah hampir dengan syurga. Dan bila diberi syurga, itulah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan bagimu bila kamu lahir, kesejahteraan bagimu bila kamu meninggal dunia, dan kesejahteraan bagimu bila kamu dibangkitkan. Itulah masa kamu menerima habuanmu. Itu yang Allah berfirman, bacalah kitab yang tergantung di lehermu, cukuplah itu sebagai hisap bagimu. Jadi kita tengok, kita punya video, dulu aku gini. Dan Allah berfirman, boleh jadi malaikat akan istilahkan, hidup di dunia ini senda gurau main-main, kampung akhirat sekarang menunggu kamu, sila masuk. Ini pandangan ahli sufi. Kita tidak nafikan ahli syariah ada dapat di kiri, di kanan dan sebagainya, itu kita nafikan. Tapi kita menyatakan serah pada Allah. Allah akan memutuskan sama ada yang ini atau yang itu. Pasal apa? Kalau yang ini satu dunia boleh terimanya, walaupun dunia orang kafirun boleh terimanya. Oh, ini semua sandiwara, maka semua akan dapat ganjaran syurga, maka diorang tidak akan marah pada Allah yang tidak adil dan sebagainya. Ini hanyalah satu lakonan. Tapi kalau dilahirkan, ditetapkan ahli neraka, ahli nar, hidup ahli nar dan sebagainya, tentu diorang jadi marah. Jadi kita menjaga kesucian, kemuliaan, kebesaran Allah SWT, dan kita menyatakan semua mungkin akan masuk syurga. Jangan menetapkan, jangan memikirkan, serah pada Allah. Jadi balik kepada tadi, kita dapat keuntungan bila dilahirkan, kita dapat keuntungan bila diwafatkan, dah habis kita punya drama, dan kita dapat keuntungan bila dibangkitkan, kerana semua akan masuk ke kampung akhirat. Itu saya punya jawapan. Ya, terima kasih Bang Deka dan juga Pak Ustadz yang sudah memberikan pencerahan. Silakan kepada sahabat yang masih ada soalan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat. Jadi yang pertama tadi siapa namanya? Jadi Esher, atau dari mana ini? Jadi beliau bertanya, mohon pencerahan Ustadz. Menurut beliau tadi dikatakan bahwa Allah tidak ada sifat yang sama dengan ciptaan.
bagaimana dengan ciptaan yang ada sifat kasih sayang? Dan Allah juga bersifat penyayang. Bagaimana gitu Ustaz? Loh, dia nampak dua lagi. Kan? Macam mana saya nak jawab kalau kamu nampak dua, berarti kamu masih buta. Itu pasal tikus pun ketawa. Kan? Kamu masih nampak ciptaan tu bersifat kasih sayang. Faham saya cakap ni? Jadi bismillah, alhamdulillah, kita baca dalam Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita baca. Tapi sebenarnya Allah memuji diri dia. Ya. Bukan kau yang melempah Muhammad, yang melempah aku. Bukan kau yang bersifat kasih sayang, yang bersifat kasih sayang aku. Itu yang kita mesti nampakkan. Bukan ciptaan yang bersifat kasih sayang. Kalau kita nampak ciptaan bersifat kasih sayang, berarti Muhammad yang membunuh. Ya. Faham saya cakap ni? Faham? Betul. Faham tak? Jadi soalan ni masih nampak dua. Itu Allah berfirman, bukan kau yang membunuh Muhammad. Bukan kau yang bersifat kasih sayang Muhammad. Yang bersifat kasih sayang aku kerana kau tak wujud. Maksud Allah tidak bersifat ciptaan. Dan tentu ciptaan tidak ada sifat Allah, ciptaan tak wujud. Bukan kau yang bersifat kasih sayang Muhammad untuk membunuh aku. Jadi ini masih tidak nampak jelas yang kita tidak wujud. Okey? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga tadi penanya tercerahkan ya, bisa menjawab soalan yang dipertanyakan tadi. Ya, silakan sahabat, ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, dipersilakan. Silakan raise hand atau buka mic-nya. Mohon tanya. Dari mana Abang? Pak Roni, Jember. Oh, Zamroni, Jember. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat walafiat. Insyaallah. Dan kita selalu mendapat petunjuk dari ilmu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Mohon pencerahannya Ustaz. Dulu kita masih kecil sampai umur 50 sering bermainkan wujud kita sebagai hamba Allah. Semoga Allah memberikan maaf kita semuanya. Tapi setelah kita ini sudah tahu dan mengenal ilmu tidak wujud ini dari Ustadz, bagaimana caranya kita memainkan keinginan kita, tapi kita tidak wujud Ustadz? Kalau dulu kita kan sering, mulai kecil sampai umur 50 itu sekehendak kita, sehingga kita tidak sadar bahwa itu kita tidak wujud, harus wujud. Tapi bagaimana setelah kita mengenal ilmu tidak wujud ini, kita ingin berkeinginan Ustaz. Ya. Caranya bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, kita mesti sematkan dalam mindah kita yang kita tidak wujud dan selalu sematkan. Seperti misal kata ya, contoh Roni menjadi rakyat Singapura, ya. Roni datang ke Singapura, bekerja dan menjadi rakyat Singapura, ya. Jadi semenjak hari itu akan tersemat di minda Roni, aku rakyat Singapura, bukan Indonesia lagi. Sudah mulai dalam minda, kamu rakyat siapa? Singapura. Kamu rakyat Singapura. Jadi semua melekat. Jadi kita mesti masukkan dalam minda kita, tanam di minda kita, kita tidak wujud. Selalu ingat. Jadi kita tahu kerakyatan pun bisa ditukar ya, dari Singapura kepada Indonesia, Indonesia ke Singapura. Banyak orang Cina dari Indonesia ke Singapura menjadi orang Singapura. Semenjak hari itu fikirannya hanya dia orang Singapura. Jadi sekarang kita sudah sampai di peringkat kita tahu kita tidak wujud, maka sematkan dalam mindah kita, kita tidak wujud. InsyaAllah dia akan bertapak. InsyaAllah. Okey, itu jawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Bang Zamroni. Ya, ini ada yang masuk melalui chat Ustaz. Tentang pengalaman ini spiritual, sebenarnya gini. Jadi beliau ingin mengetahui bagaimana sih keadaan di alam barzah ini Ustaz, karena
beliau pernah mengalami spiritual dalam mimpi gitu. Jadi dia diperlihatkan beberapa orang-orang yang sudah meninggal dan mereka tidak saling mengenal. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Pertama, apa juga iblis boleh menyerupa melainkan Rasulullah SAW. Jadi soalan pertama, kamu akan diserang oleh ahli syariah. Mana kamu tahu itu bukan syaitan? Ya. Dan kamu tidak bisa jawab kerana hanya satu hadis, hanya dia tidak boleh menyerupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh menyerupa Rasulullah SAW. Lain dia boleh menyerupa. Jadi ada satu kisah, satu orang yang dia lama tak pergi jumpa gurunya. Jadi gurunya bertanya, ya Fulan sepulan, kenapa kau lama tak datang majlis? Dia kata, saya selalu dijemput kepada syurga, kebun syurga. Guru dia kata, lain kali kau pergi, kau baca A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila satu malam tu dia bawa kepada kebun syurga ni, banyak keindahan. Dia baca ni, dia lihat kubur-kubur. Jadi tengok permainan syaitan. Dan kita tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya ingat 2 ke 3 kali dia tidak pergi salat subuh. Jadi Rasulullah berkata, ya Ali, kenapa engkau tidak pergi salat subuh? Dia kata, aku tangkap satu orang tua mencuri Baitul Mal. Itu yang membuat aku lambat. Kerana aku nak menangkap orang tua mencuri dari Baitul Mal. Maka Rasulullah bersabda, itu bukan orang tua, itu syaitan. Baru dia sedar. Jadi soalan yang menjadi masalah sini, yang kamu akan diterekam oleh ahli syariah, mana kamu tahu itu bukan syaitan? Kerana syaitan hanya tidak boleh menyerupa Rasulullah SAW. Lain dia boleh menyerupa. Mana kamu tahu itu bukan syaitan? Susah kita nak jawab tu. Itu pasal saya ambil kesimpulan. Selain dari kita mimpi Rasulullah atau berjumpa Rasulullah, lain semua kita buang. Kita jangan pegang. Iaitu kemungkinan syaitan dan kemungkinan juga kita akan diserang oleh ahli syariah. Membuat cerita bid'ah atau perkara yang tidak betul. Kerana syaitan boleh menyerupa apa juga melainkan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berjumpa orang-orang di alam barzakh ni semua, mana kamu tahu itu bukan syaitan? Kita tak boleh jawab. Jadi jangan kita pegang ni. Itu saya penerangan. Baik, mudah-mudahan tadi yang bertanya bisa tercerahkan ya dengan jawaban dari Ustaz. Ya, silakan sahabat yang lain yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan. Raise your hand atau dengan membuka mic, silakan. Sambil menunggu yang langsung Ustaz, ini masih ada pertanyaan melalui chat. Salam Ustaz, kalau seorang ahli sufi ingin turun berdakwah, perlukah mendapat kebenaran atau mandat dari Rasulullah? Saya yang dapat mandat, tapi kamu belajar daripada saya. Jadi kamu bisa mengajar kalau saya izinkan. Saya sudah buat, dah ikhtiarkan sudah pada 12 hari bulan 12 lepas tertubuhnya dunia ahli sufi dan ini di bawah Yamas Indonesia. Jadi dengan itu saya sudah mandatkan Yamas untuk mengelolakan dakwah ahli sufi akan datang. Jadi kamu tak perlu mandat, hanya saya yang sudah ada mandat. Okey. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sahabat yang lain dipersilakan. Ada yang bertanya? Masih belum ada. Oke, ini ada satu lagi Ustaz, pertanyaan dari sahabat kita dari chat. Sahabat kita dari Bali. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya. Tapi ulama menambahkan dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Bagaimana menurut Ustaz tentang takwil ayat ini Ustaz? Itu takwil ahli syariah kan. Dia menambah, itu ahli syariah yang menambah kan.
Dan ayat tu surah Imran apa yang ayat yang sepenuhnya, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Itu kamu dirinya siapa? Kita mau tengok ayat tu adakah diri itu pada diri Allah atau diri sendiri. Pada semua capital letter kan? Ha? Kalau tak capital letter kita tahu, jadi kita tahu dirinya tu diri Allah atau diri kita. Kan tentang apa ulama syariah menambah kita, itu dia punya terjemahan. Ingat, ahli sufi takwil, ahli syariah terjemah lain. Ya. Jadi ada Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Dari situ kalau kita pandang baik sekali, bukankah itu senda gurauan? Dan Allah mengingatkan Muhammad, bukan kau yang membunuh. Kan? Kita boleh pakai kat situ kan? Dan Allah memperingatkan memperingatkan kamu, memperingatkan Muhammad terhadap, bukan kau yang membunuh kan? Ya. Jadi pandang ahli sufi lain lah. Okey. Ya, alhamdulillah di chat sekiranya sudah terjawab ini ya. Ada lagi sahabat yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz, dipersilakan buka mic-nya atau raise your hand. Mangga dipersilakan. Kalau tidak ada, zikrullah ini. Zikrullah. Sebentar, Ustaz. Mungkin masih ada sahabat yang akan bertanya? Ayo, silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Silakan buka mic. Ada? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Oke, Ustaz. Tidak ada. Nggak ada ya? Kalau tidak ada mungkin dilanjut zikrullah Ustaz seperti biasa Ustaz. Baik, kita zikrullah. InsyaAllah. Jadi kita ingat Allah dalam minda, tumpukan dan istiqamah. Semua sudah sedia. Bismillah. Katakan dalam minda Allah, tumpukan, fokus, kunci semua. Jangan kasih apa juga masuk. Dan bertahan istiqamah.
Sudah 5 menit Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Semoga jumpa lagi insyaAllah di minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi